Umum mengetahui berkat kuasa 1 Mac lalu, cukai jualan dan perkhidmatan atau Sales and Service Tax SST bagi beberapa kategori produk dan perkhidmatan naik 2% dari kadar 6% sebelum ini. Kenaikan kepada 8% ini terpakai kepada sektor perkhidmatan mewah seperti padang golf, perkhidmatan pusat karaoke, perkhidmatan logistik dan perkhidmatan pembrokeran. Dan 3 sektor yang kekal 6% termasuk penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi dan penyediaan ruang letak kenderaan. Jadi sepanjang minggu ini keputusan kenaikan SST nyata mengundang pelbagai reaksi. Jadi sejauh mana tempias bebanan kepada rakyat? Apakah agaknya strategi cukai yang lebih mampan untuk menambah hasil negara? Analisis malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nani Roslan dan malam ini saya bersama-sama dengan 2 orang ahli panel kita iaitu Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid, seorang penganalisis ekonomi dari INSIF University. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, bukan kali pertama bersama-sama dengan analisis. Banyak yang kita nak bincangkan malam ini. InsyaAllah. Topik panas ni. Panas pula tu kan. Baik, dan seterusnya kita ada juga Dr. Shahrizan Faiz, Penasihat Persatuan Pengguna Pulau Pinang atau CAP. Atau lebih mesra dipanggil Dr. Shah. Dr. Shah, terima kasih kerana bersama dengan analisis. Pertama kali hari ini. Tapi there's always a first time. Baik, saya kira isu SST ini memang cukup panaslah sepanjang minggu ni. Setiap hari ada sahaja kenyataan-kenyataan dikeluarkan daripada berbagai-bagai sudut lah. Jadi mungkin, Prof, kita mulakan dengan Prof. Prof, mungkin boleh orang kata kita melangkah ke belakang sikit, take a step back. Apakah sebenarnya isu ini di saat ketika ini? Kalau kita lihat sekarang ini, kerajaan contohnya, banyak sebenarnya penjelasan yang mereka buat, orang kata pacifying, convincing dan sebagainya. Mungkin Prof boleh berikan gambaran mengapakah kita sebenarnya membincangkan isu ini malam ini, Prof? Okey, terima kasih Nani. Yang pertama sekali kita harus kupas isu ini secara rasional. Bila saya kata rasional, maksudnya berdasarkan data dan fakta. Yang pertama, ini bukan pengenalan SST sebanyak 8%. Ini hanyalah peningkatan SST daripada 6 ke 8%. Dan ianya tidak merangkumi kesemua barangan, tetapi diberi kelonggaran beberapa barangan yang digunakan oleh orang ramai seperti makanan, perkhidmatan telekomunikasi dan sebagainya yang dikecualikan peningkatan ini. Yang pertama, bila kita kata rasional, kita sebagai rakyat, kita senantiasa meminta sesuatu yang baik dari kerajaan. Infrastruktur yang lebih baik, bantuan yang lebih baik, subsidi yang lebih tinggi dan sebagainya. Di mana kerajaan akan memerolehi wang untuk ini semua? Hasil cukai. Jadi hasil cukai inilah yang sebenarnya memberikan sumber pendapatan untuk negara untuk berbelanja. So, bila saya kata data dan fakta, faktanya jelas bahawa negara Malaysia adalah di antara negara yang mempunyai kadar cukai yang paling rendah. Kadar cukai kita nisbah kepada KDNK adalah pada 11.8%. Maksudnya cukai yang dikutip berbanding dengan keluaran negara kasar hanyalah 11.8%. Berbanding dengan negara-negara yang sewaktu dengan Malaysia. Bila saya kata sewaktu, maksudnya mempunyai latar belakang ekonomi yang sama dengan Malaysia, minimumnya 20%. Jadi kalau kita lihat kembali, ini adalah dari sejarah negara Malaysia yang selalunya prihatin terhadap rakyat, tidak mahu mengenakan cukai yang tinggi, memberi subsidi yang banyak dan sebagainya. Tetapi ini tidak mampan, ini tidak lestari. Negara harus bergerak ke hadapan. Jadi apabila dilihat, maka diperkenalkan tambahan cukai SST dan ini telah dibuat kajian dan peningkatan ini digambarkan sebagai satu peningkatan yang munasabah dan tidak memberi kesan kepada rakyat. Berbalik kepada Nani, jadi kenapa berlakunya suasana gelisah? Salah satunya sebab ada golongan yang menangguk di air keruh. Ada golongan yang tambah kicap, tambah gula dan sebagainya, perisau. Dan ini digembar-gemburkan dan mereka menggunakan platform-platform medsos menimbulkan kegusaran.
Dan juga ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang profiteering. Sedangkan mereka ini tidak terkesan, tetapi mereka menggunakan peluang ini untuk membuat keuntungan yang lebih. Jadi sebab itu saya kata kerajaan harus memainkan peranan yang lebih proaktif. Bukan sekadar firefighting, tetapi memberi penjelasan sempurna kepada rakyat. Apakah barangan yang dikenakan cukai, apakah barangan yang dikenakan cukai tambahan 2%, apakah barangan yang dikecualikan daripada cukai. Agar rakyat dapat menilai dan melapor jika berlaku profiteering ataupun kita kata jika berlakunya ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga tanpa alasan munasabah. Pencatutan ya. Pencatutan. Baik. Penjelasan yang sangat menarik. Tapi kalau kita lihat, isu kepenggunaan memang tentu sekali berkait rapat dengan peningkatan harga barang. Walaupun kerajaan memang sudah pun menyatakan mengecualikan peningkatan SST beberapa sektor, antaranya penyediaan makanan dan minuman dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya yang Prof sebut tadi daripada aspek pengguna, kita lihat PMKS sekarang ini peruncit, memang mereka dah mula risau. Sebab apa mereka risau apabila naiknya harga, pengguna tak nak berbelanja satu. Dan kita dah lihat juga sekarang ni memang laporan dari Ops Kesan daripada KPDN sudah ramai pengguna yang mengambil kesempatan meningkatkan harga walaupun mereka tak terlibat dengan kenaikan SST ni. Jadi bagaimana pula bagi KAP? Bagaimana anda melihat situasi ini, Doktor? Okey, terima kasih Nani. Isu ini dia satu isu yang sebenarnya kompleks lah. Ya, dia bukan isu yang mudah dan dia bukan hanya isu yang teknikal. Ya. Disebabkan pencukaian ni dia terpaut dengan isu political economy. Ya. Dan kita tahu apabila adanya apa-apa peningkatan cukai, pengguna dan rakyat marhin kan akan menjadi gusar kan, oleh sebab mereka pada masa ini sendiri sudah merasa tekanan kehidupan dah hampir 10 tahun dah kan. So kita lihat isu kenaikan kos sara hidup kan sebagai suatu isu yang berkait dengan isu kenaikan cukai. Itulah kegusaran yang dirasai oleh pengguna. So, bagaimana cara untuk menangani perasaan kegusaran ini? So, itulah saya setuju dengan Profesor Bahrom tadi. Kita harus ada pendekatan yang efektif kan untuk memberi penerangan tentang bagaimana pencukaian baru ini dia narrow kan, dia terhad kepada sektor-sektor yang tertentu sahaja, dan lebih penting lagi seharusnya ada pengurusan pencukaian ini yang efektif kan supaya profiteering seperti mana yang Prof cakap tadi boleh dielakkan. Ya. Jadi saya kira apabila kita lihat sekarang ini kita lihat mungkin orang masih lagi tidak jelas. Adakah di sini kita boleh mengatakan salah satu mungkin kritik atau penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah penyampaian mereka dalam memperkenalkan sesuatu yang seperti ini. Sebab umum kita mengetahui siapa yang suka kalau tahu benda yang naik. Jadi apa agaknya langkah-langkah progresif yang kerajaan boleh buat? Sebab kita lihat kita masih lagi tidak tahu adakah penguatkuasaan yang sebetulnya. Memanglah ada Ops Kesan dan sebagainya. Tetapi mungkin kita masih samar-samar. Apa berkesanan penguatkuasaan dan sebagainya lah. Apa pandangan Dr. Shah? Ya, pada saya dia actually goes back to komunikasi lah. Ya. Sebab seperti mana yang Prof cakap tadi, isu pencukaian ini satu benda yang harus dibuat. Okay? Oleh kerana di Malaysia ini, kita ada di antara negara-negara di mana indeks cukai kepada GDP amat rendah. Okay? Dan kita tahu negara kita memerlukan atau berada di dalam satu situasi fiskal yang tidak berapa sihat. Okay? Kita perlukan lebih banyak pendanaan untuk
tujuan perlindungan sosial, untuk menangani isu kos sara hidup dan juga untuk menjana pembangunan ekonomi. So harus ada komunikasi yang efektif supaya rakyat faham kenapa diperlukan sistem pencukaian seperti ini. Saya kira saya sebagai seorang rakyat dan juga netizen lah. Analogi yang saya nampak sekarang ini, betul kan kalau saya salah? Dia seolah-olah seperti penyewa yang baru masuk ke dalam sebuah rumah yang telah pun ada penyewa yang lepas, tiba-tiba banyaknya hutang dia. Macam mana kita nak dapat wang untuk bayar balik hutang-hutang yang lepas? Adakah itu analogi yang mudah untuk rakyat faham, Prof? Sebenarnya analogi itu adalah salah satu analogi yang boleh dikatakan selari dengan apa yang kita hadapi. Kalau kita lihat bajet kita untuk sekian tahun, untuk 2-3 tahun kebelakangan ini adalah apa yang kita panggil bajet defisit. Apa maksud bajet defisit? Adalah pendapatan rendah daripada perbelanjaan. Jadi perbelanjaan defisit ini dia boleh diterima tetapi tidak boleh terlalu kerap. Sebab nanti yang akan menanggung hutang akibat menutup defisit ini adalah anak cucu kita. Jadi untuk demi kita mengurangkan jurang defisit ini adalah sama ada kita tambah pendapatan ataupun kita mengurangkan perbelanjaan. Tetapi sekarang ni kita dalam konteks ataupun dalam window untuk membangun. Jadi perbelanjaan kita dah tak dapat nak kurangkan. Jadi kita harus menambah pendapatan. Bila kita nak tambah pendapatan adalah cukai. Jadi untuk menambah pendapatan cukai, kerajaan terpaksa berhati-hati, terpaksa mengimbangkan, tidak memudaratkan pengguna. Macam Dr. Shah kata tadi, kita tidak memudaratkan. Tapi saya setuju apa yang Nani kata tadi earlier, penyampaian. Jadi penyampaian tu harus disempurnakan dengan cara yang baik. Maksudnya harus diadakan media-medium ataupun penyampaian yang memberi contoh. Jika anda berbelanja sedemikian, perbelanjaan anda akan bertambah sedemikian apabila berlakunya kenaikan 2% untuk barangan ini. Untuk barangan-barangan ini tidak harus ada perubahan sebab tidak ada kenaikan. Jadi contoh-contoh yang mudah, gunakan media-media seperti media sosial, TikTok dan sebagainya untuk menjelaskan kepada rakyat. Dan penyampaian ini harus tidak teknikal. Penyampaian ini harus dilakukan secara layman. Gunakanlah media kerajaan dan jelaskan kepada rakyat. Itu yang orang lagi percaya apa yang mereka lihat dan baca di media sosial sebab ia lebih appealing satu dan lebih senang difahami. Okey, kembali selepas ini kita berehat sebentar. Tapi saya ingin tahu kerana banyak sebenarnya yang kita dengar dalam minggu ni asyik bergaduh, GST lagi bagus daripada SST dan sebagainya. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Malam ini kita berbincang berkenaan dengan SST 8% sejauh mana tempiasnya. Prof, sebelum berehat tadi Prof ada menyebut berkenaan dengan nisbah cukai dengan KDNK kita berada di 11.8%. Sebenarnya sangat ke belakanglah berbanding dengan Singapura, Thailand. Mereka menggunakan sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST termasuk VAT tax dan sebagainya. Kita lihat ramai yang menyatakan semasa Malaysia dulu mengenakan GST, Malaysia berjaya mengutip lebih kurang 40 bilion. Dan untuk SST ini pula kita hanya kutip boleh kurang daripada 30 bilion. Dan katanya kutipan SST hanya menyumbang kira-kira 15% saja daripada jumlah kutipan cukai. Jadi bagaimana Prof? Inilah dia yang kita sering dengar sekarang ini. Ramai yang kata kita perlu kembalikan pula GST dan sememangnya SST ini adalah satu orang kata sistem percukaian atau dasar percukaian mungkin tidak seefektif GST dulu. Pandangan Prof? Macam saya katakan pada awal tadi, kita berdasarkan data dan fakta. Okey, Nani. GST kita mengutip 40 bilion. Siapa yang bayar 40 bilion ni? Rakyat. SST sekarang kita membayar 8 bilion. Maksudnya apa? Rakyat membayar sedikit berbanding dengan GST. So kita nak kembali kepada GST, maksudnya kita sanggup bayar lebih. Itu saya kata kita kena rasional.
kerajaan boleh memperkenalkan GST, tak ada masalah, dia semudah ABC. Tetapi kalau dia perkenalkan GST, apa yang akan berlaku adalah multiplier effect yang siapa nak bayar cukai ni dan kos sara hidup akan kembali meningkat. Sebenarnya yang ini yang kita kata kerajaan sekarang ni dia bite the bullet. Untuk sementara ni dia bite the bullet demi untuk kelangsungan kos sara hidup yang kita nak kawal. Jadi dia kata tak apalah kita kutip SST yang 8 bilion. Jadi saya pun kadang-kadang muskil juga. Orang kata, oh SST, peningkatan SST membebankan, kami nak GST. Jadi maksudnya mereka bersedia untuk membayar lebih tinggi. Dia tak nak bayar lebih rendah. So kat situ yang tu. Sebab tu saya kata kadang-kadang yang ini dimanipulasikan oleh setengah pihak yang menangguk di air keruh, yang ingin mewujudkan kegusaran kepada rakyat dan sebagainya. Saya kata it's as simple as, adakah kita bersedia membayar cukai yang lebih tinggi? Kalau kita bersedia, alhamdulillah negara akan dapat lebih banyak hasil. Buat masa ini saya rasa kita belum bersedia sebab kita masih lagi dalam proses kebah. Kita baik balik daripada demam COVID hari itu, kita nak mengukurkan. Jadi sebenarnya kita harus sedikit sebanyak memberi penghargaan kepada pihak Kementerian Kewangan dan Kabinet dan Kerajaan untuk sementara waktu ni we give credit where it is due. Jadi maksudnya kerajaan tidak memperkenalkan GST. Bagi saya ini bukan satu pilihan politik tapi demi untuk kelangsungan. Dari sudut pandang ekonomi itu sendiri, Prof. Baik, Dr. Shah, kita kira ramai juga yang menyatakan kita masih ada chain reaction itu, masih ada dominoes effect. Sebab apa? Perluasan skop SST ini, daripada kalau dulu logistik tak pernah kena apa-apa tax, tapi sekarang dah kena. Jadi sememangnya bila kita lihat kerajaan kata tak, it won't affect. Tapi ramai yang kata, oh no, sebab logistik ini diperkenalkan 6%, walaupun 6%, mesti ada punya chain reaction ataupun domino effect tu. Pandangan Dr. Shah? Ya, pada saya kan kita tahu bahawa Malaysia ni satu open economy. Ya. So maksudnya barangan masuk dan keluar dengan senang. Ya. Dan dengan itu logistik menjadi suatu sektor yang sangat penting lah. Ya. Kalau nak bawa barangan daripada luar negeri, datang ke pelabuhan, dari pelabuhan nak datang kepada warehouse, dari warehouse kepada kedai dan sebagainya. So sememangnya sekiranya ada cukai yang diberi kepada aktiviti logistik, kita akan expect lah ada impact terhadap kos kan. Tapi saya nak alihkan sedikit discussion kita hari ini sebabkan masa awal tadi kita dah establish the fact that dalam konteks negara kita we have no choice but we have to address the issue of our fiscal situation, you know. So lebih penting kita lihat apa isu utama yang menjadi punca kegusaran rakyat marhin kita, ya. Dan isu utama sebenarnya adalah isu kos sara hidup, ya. Dan kita tahu kos sara hidup ini dia ada two parts to it, ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah isu kos lah, sama ada harga barang tu rendah, tinggi, berpatutan dan sebagainya. Tapi isu yang kedua yang pada saya lebih penting lah adalah isu kemampuan untuk membayar. Kan? Kita punya purchasing power, kuasa perbelanjaan kita. So di sini kita lihat kerajaan perlu dia ada dua elemen yang dia terpaksa balance lah kan. On the one hand, dia perlu meningkatkan pendapatan kerajaan supaya dia dapat membiayai isu-isu itulah, social protection dan sebagainya. But on the other hand, dia perlu meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi. Jadi isu pertumbuhan ekonomi ini harus dilihat bersama dengan isu penjanaan pendapatan kerajaan. So bila rakyat dapat memahami situasi ini, dia pun dapat memahami dengan lebih, dia ada empati lah terhadap strategi yang diambil oleh kerajaan kita hari ini. Ya. Secara jujur saya sebenarnya rasa sangat tertarik dan menarik sebab apa, selalunya kalau kita lihat kalau ada NGO yang membawa orang kata
consumer, dia mesti akan kata, oh tak boleh, kita tak nak. Tapi apa yang Dr. Shah bawakan hari ini, to me it's very refreshing that you are actually advocating kepada rakyat untuk memahami apa yang sebenarnya sedang berlaku. So kalau kita lihat kat media sosial tu memang sekarang ni semua tengah menakut-nakutkan. Betul tak Prof? Kalau I don't know if you are very active on TikTok dan sebagainya. Kita memang lihat kata, oh tahun inilah habislah tahun 2024 penyelarasan subsidi diesel dah tak ada dah. So memang akan terus dominos dan ramai yang kata tahun ini bukanlah tahun yang sesuai untuk memulakan perniagaan. Siapa yang berniaga tu kenalah tutup kedai dan sebagainya. Jadi kat sini kita lihat benarkah wujudnya kelopongan chain itu tadi? Macam Dr. Shah kata, kita kena memastikan cycle itu pembeli ada cukup, pengguna ada cukup wang untuk berbelanja dan sebagainya. Dan apabila belanja ke kerajaan dapat bayar dan sebagainya. Tetapi sememangnya wujudkah atau tidak kelopongan itu dalam memastikan kitaran itu lengkap supaya ekonomi kita stabil, Doktor? Okey. So kelopongan ini dia berbalik kepada kita punya pemahaman kan tentang kompleksiti isu semasa, ya. Sebab kita harus sedar bahawa Malaysia hari ini dengan Malaysia 20 tahun yang lalu adalah Malaysia yang sudah berubah dengan mendadak. Ya. Satu isu contohnya adalah isu urbanisasi. Ya. Kita lihat Malaysia sekarang ini, masa saya lahir dulu, hanya 30% rakyat Malaysia yang hidup di bandar. Wow. Only 3 out of 10. 3 daripada 10. Hari ini dah hampir 8 daripada 10 rakyat Malaysia hidup di bandar. Dan kita tahu bila you hidup di bandar, kan, keperluan pengguna kita berubah. Kan? Tapi bukan keperluan saja, dia kerentanan dia pun berubah. Dia lebih vulnerable terhadap beberapa faktor. Dan kita tahu hari ini disebabkan isu kelembapan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Malaysia, telah wujud suatu situasi di mana banyak rakyat kita yang hidup di bandar merasa walaupun mereka bukan miskin, tapi mereka merasa rentan, vulnerable. Sekiranya dia sakit, contohnya gaji bulanannya mungkin ada impact. Kalau kereta dia rosak, pendapatan isi rumah akan ada impact. Kalau anak tak pergi sekolah, tercicir, ada isu baru dan sebagainya. Jadi bagaimana nak menangani isu ini dalam konteks negara yang memerlukan formula baru untuk menumbuhkan ekonomi kita. Baik Prof, mungkin kita boleh lihat apakah agaknya strategi cukai untuk kita lebih mampan. Kita tahu sekarang ni memang kadar defisit kita dan sebagainya. Tapi kita ada 3 minit je, tapi kita cerita halfway dulu. Kita nak menyentuh berkenaan dengan cukai langsung dan tidak langsung. Mungkin apa agaknya strategi? Sebab kita lihat sekarang ni di Malaysia ini kita memang banyak cukai langsung, cukai tidak langsung, betul? Dan bagaimanakah strategi ini? Sememangnya SST ini di bawah cukai tidak langsung. Jadi Prof, adakah ini sememangnya satu strategi yang baik buat masa ini? Okey, pertama sekali kita nak kupas apa itu cukai langsung, apa itu cukai tidak langsung. Cukai langsung adalah cukai yang kita tidak boleh alihkan. Contoh cukai pendapatan. Maksudnya kalau kena kat kita, kita lah kena bayar. Cukai tidak langsung adalah seperti SST. Jadi maksudnya cukai itu kita boleh alihkan kepada pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku dalam konteks sekarang, apa yang Dr. Shah bawa, jadi saya hargai pandangan jujur beliau. Apabila dia kata dia sebenarnya ada 2 konteks, cukai yang dibayar dan satu lagi adalah kuasa membeli. Jadi cukai yang dibayar, kita dah memastikan bahawa kadar cukai kita adalah agak rendah. Tetapi kuasa membeli ini memerlukan pengembelingan segenap pihak, termasuklah Persatuan Pengguna, KPDN dan juga kajian melakukan penguatkuasaan agar profiteering tidak berlaku, harga barangan stabil, inflasi tidak berlaku dan sebagainya. So balik kepada tadi, apakah konteks kita nak imbangkan cukai langsung dan tidak langsung? Ini bergantung kepada keadaan sesebuah negara. Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Jadi untuk negara yang sedang membangun, kalau kita kenakan banyak sangat cukai langsung, ini akan mengurangkan kuasa membeli. Sebab cukai langsung ni dia mempunyai kesan direct terhadap pendapatan. Cukai tidak langsung, dia lebih kepada perbelanjaan.
macam GST, SST dan sebagainya. Jadi siapa yang berbelanja kuranglah cukai dibayar. Tetapi kalau cukai langsung, sama ada kita berbelanja atau tidak, pendapatan kita meningkat, cukai kita meningkat. So itu secara in a nutshell, mungkin nanti kita boleh sambung lagi. Baik, jadi dengan itu jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini masih lagi membincangkan berkenaan dengan SST 8% sejauh mana tempiasnya. Baik, kembali lagi kita berbincang berkenaan dengan isu yang memang sekarang ini hangat dibincangkan sejak 1 Mac lalu. Saya pun tak tahu bila agaknya akan reda isu ini. Jadi Prof, saya rasa tertarik agaknya apabila kita lihat dalam keadaan yang sebegini, adakah ianya satu masa yang sesuai untuk kita mengetengahkan kewangan sosial Islam dalam menangani apa yang kita lihat semakin hari kita melihat banyak isi rumah yang semakin rentan dan sebagainya. Apa pendapat Prof? Dan namanya pun kewangan Islam sosial. Dan bagaimana Dr. Syah cakap tadi, masalah yang kita hadapi oleh golongan rapuh dan juga terkesan ini masalah sosial. Jadi ini masanya kewangan Islam sosial seperti zakat, wakaf, sedekah, rahnu, takaful dan sewaktu dengannya untuk diarus perdanakan. Dan harus kita melihat dalam satu konteks kontemporari. Kita harus melihat kepada masalah yang Dr. Syah timbulkan tadi, apa yang kita panggil urban poverty ataupun kita panggil kemiskinan bandar. Had kifayah yang ditentukan oleh pejabat zakat harus dilihat kembali. Sebenarnya kadang-kadang had kifayah ni dia kena mengikut tempat. Maksudnya kalau di Lembah Kelang mungkin 5,000 masih di bawah had kifayah dan memerlukan suntikan zakat berbanding dengan mereka yang di luar bandar. Dan dana yang dikutip oleh lembaga zakat adalah tujuannya untuk memberi keredaan ataupun keselesaan ataupun mengeluarkan daripada kesulitan mereka yang terkesan. Jadi di sini harus lembaga-lembaga zakat mengarus perdanakan dan menjadi proaktif dan melihat kembali siapa yang memerlukan bantuan. Adakah mereka yang mendapatkan di bawah had kifayah, PMKS ataupun nano entrepreneur yang terlibat dalam kesulitan, dan ini harus dibantu. Jadi bila dibantu, baru kita kata kewangan Islam sosial sebenar-benarnya ke arah memacu pertumbuhan bukan sahaja negara tetapi umat keseluruhannya. Jadi di sini kita tak mahu melihat kewangan industri kewangan Islam sosial ini hanya menunggu arahan kerajaan. Mereka harus ke depan dan melihat kepada kesulitan, kesusahan yang dihadapi dan proaktif dan juga berani melakukan pengenalan seperti saya kata had kifayah yang berbeza mengikut bandar dan luar bandar dan mengikut negeri, mengikut daerah, mengikut mukim dan pergilah berjumpa dengan orang yang menghadapi kesulitan. Kadang-kadang kita masih di dalam kepompong di mana kita menunggu orang susah datang mencari kita. Jadi kita seharusnya lebih proaktif, kita keluar, jadi kita dapat menunjukkan kemanisan kewangan Islam sosial. Baik. Dr. Syah, saya kira sehingga kini masih lagi banyak naratif yang menyatakan pengguna atau rakyat dalam hal-hal sebeginilah yang sebenarnya tidak tahu mengurus kewangan. Ramai yang triggered sebenarnya apabila dia kata senanglah, semua harga dah naik dan sebagainya, tetapi kita masih lagi menekankan, beberapa pihak masih lagi menekankan inilah masanya sebenarnya masyarakat perlu tahu prioriti kewangan dan sebagainya. Tapi Dr. Syah sebagai penasihat kepenggunaan dan sebagainya, Dr. Syah lihat sekarang ini adakah memang itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa ramai rakyatnya yang begitu marah sekali apabila kita menaikkan SST dan sebagainya? Adakah kerana mereka atau kita sendiri yang masih lagi tidak tahu menguruskan kewangan dengan baik, atau memang realitinya memang harga naik dan memang gaji tak cukup, Dr. Syah? Tak, saya rasa apa yang Nani terangkan tadi itu dia mencerminkan suatu situasi di mana terdapat segmen
populasi kita yang sememangnya terdesak, kan, dia mengalami satu situasi kerentanan, kan, dan mereka ada apa yang dipanggil trust deficit, ya, sebab isu kos sara hidup ni ada satu isu yang dah boleh dikatakan melarat dah lebih daripada satu dekad, dan beberapa kerajaan, kan, isu ini masih belum dapat boleh diatasi, dan masyarakat Marhin merasakan bahawa terdapat kesangsian, kan, terhadap kejujuran pihak kerajaan atau pihak-pihak tertentu di dalam kerajaan bagaimana mereka mahu membelanjakan wang rakyat ini, kan. So di sebalik konteks inilah apabila ada isu kenaikan cukai dan sebagainya, perasaan negatif ini mula timbul. Jadi pada saya, apa yang amat diperlukan adalah sebenarnya seperti mana yang saya cakap tadi, suatu strategi komunikasi yang lebih berkesan, kan, untuk meningkatkan lagi kepercayaan rakyat terhadap strategi kerajaan untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan rakyat kita, kan. So maksudnya dia kena menangani isu trust deficit. Sebab selagi ada trust deficit, selagi itulah apa-apa jenis cerita letak kat sokmed dia akan terbakar lah. Tertrigger lah, kena trigger warning. Baik, Prof, saya suka tadi di awal perbincangan kita tadi kita ada banyak menyebut berkenaan dengan it is a political economy dan sebagainya. Kalau kita lihat perkara ini macam Prof cakap pun awal-awal, ramai sebenarnya yang menangguk di air keruh, dan kita tak nafikan isu kenaikan SST ni ramai yang menjadikannya ia bola tanggung politik lah. Dan ada juga yang berpendapat mungkin kerajaan memang dia tidak ada banyak pilihan mereformasikan cukai. Kalau kita lihat, kita imbas PRU 14 dahulu pun GST adalah salah satu orang kata peluru lah pada waktu itu. Jadi tentunya kerajaan perlu berhati-hati dalam pemilihan naratif reformasi cukai ini. Tetapi Prof, adakah peningkatan SST dan apa yang kita lihat sekarang ini reformasi percukaian yang terbaik dalam dan tepat bagi situasi ini? Untuk masa ini, inilah yang dapat dilakukan. Kita tak banyak pilihan. Nombor satu, kita harus lihat apa yang kita ada sekarang adalah kerajaan perpaduan. Dan kerajaan perpaduan ini agak rapuh. That's a fact. Nombor dua adalah sentimen orang ramai yang ingin melihat beberapa janji-janji yang mungkin di luar kemampuan ketika berjanji dahulu. Tetapi untuk melaksanakan janji-janji itu, kita memerlukan sejumlah wang yang besar. Tetapi untuk mendapatkan wang itu, kita nak kenakan reformasi cukai untuk yang lebih baik, keadaan tidak sesuai. So, dia agak janggal keadaan ini. So, ini adalah yang terbaik dapat dilakukan oleh kerajaan. Dan saya rasa mungkin keadaan ini akan berterusan untuk mungkin setahun yang akan datang. Tetapi penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah apabila kerajaan menunjukkan satu ketelusan, integriti, bagaimana, ke mana cukai-cukai ini dibelanjakan, untuk siapa dibelanjakan, dan laporan ini dan ukuran ini harus berkala dan berterusan. Jadi rakyat akan rasa lebih puas hati dan isu ini tidak dapat dimanipulasi. Macam saya kata tadi, kalau kita jujur terhadap diri kita, 6% ke 8% hanyalah peningkatan 2%. Kalau kita berbelanja tambah kata dari RM100, hanyalah pertambahan RM2. Jadi jujurlah kepada diri sendiri dan ingatlah, kita tidak mahu defisit yang berpanjangan yang akan meninggalkan kesan kepada generasi akan datang. Jadi kita ni khalifah, kita diberi amanah. Kita harus menyerahkan, menjalankan amanah yang sedia ada agar generasi akan datang terpelihara. Jadi kita harus jujur kepada diri kita dan kita harus bertanggungjawab kepada negara kita dan kita harus faham dan akur. Pada masa yang sama, saya pasti kerajaan juga memikirkan tentang hala tuju
perjalanan negara. Jadi balik kepada soalan Nani tadi, ini adalah yang terbaik kita dapat lakukan. Kita tidak ada punyai banyak pilihan. Betul, pastinya kerajaan pun memanglah kena berhati-hati memilih naratif yang sesuai. Tetapi ialah seperti mana kita bincangkan daripada awal tadi, cara penyampaian itu Boleh saya kira dibaiki. memang kena perbaikilah. Daripada saya kira setiap kali apa-apa pengenalan yang baru, inilah padu contohnya. Inilah sebenarnya yang menjadi isu yang kita nak bincangkan pada hari inilah sebenarnya. Baik, kita lihat banyak juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagaimana cukai-cukai ini akan diberikan semula kepada rakyat. Dr. Shah mungkin boleh kongsikan untuk pengguna terutamanya faham dengan lebih jelas bagaimana mereka ini membayar cukai dan akan kembali balik kepada mereka nanti. Yang saya tahu sekarang ni ada beberapa program kerajaan lah, STR dan sebagainya. Tapi isu yang saya nak bangkitkan di sini adalah sekarang ni dia merupakan suatu instrumen yang agak kasar. Ya. Saya lihat statement dari kementerian hari itu mengatakan bahawa 60% daripada populasi kita adalah penerima bantuan STR. Kan? Maksudnya mereka yang memerlukan dan juga mereka yang mungkin tidak memerlukan, dua-dua dapat bantuan. Ya. So, kalau ada situasi seperti ini, timbullah persoalan, adakah bantuan ini memberi impak sekiranya bantuan ini terlalu cetek kan, dan dia terlalu luas. Ya. Sebenarnya harus ada program bantuan yang bersasar, dan bila kita kata bersasar maksudnya dia memang kena kepada target dia dan dengan amount yang diperlukan. Ya. Contohnya mungkin sesetengah isi rumah tu dia perlukan RM500, tapi dia dapat RM200 je. Jadi dia tak memberi perubahan atau impak yang positif, walaupun dia menerima bantuan. Jadi kita harus lihat balik sama ada program bantuan kita ini, program cash transfer kita ini adalah program yang memberi impak ataupun tidak ada impak. So, tidak guna mengatakan bahawa ada cash transfer. Cash transfer as it is doesn't mean anything unless it has a positive impact. Baik, kita akan berehat dan kembali selepas ini kita akan merangkumkan apa yang kita sudah bincangkan malam ini. Jadi jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, kita sudah berada di pusingan terakhir kita pada malam ini membicarakan berkenaan dengan SST 8% dari 6% ke 8%, beberapa sektor sahaja sebenarnya yang terkesan, sejauh mana tempiasnya. Jadi sebelum kita menutup pembincangan kita, suka saya nak orang kata rewind balik dan mungkin kita nak bincang sedikit lagi berkenaan dengan logistik itu, sebab kalau kita pada malam ini kita nak bincang tempias itu. Dr. Shah mungkin boleh kongsikan apabila terdapatnya SST kepada logistik, perkhidmatan logistik itu, adakah Dr. Shah lihat kerajaan perlu melihat semula pelarasan itu? Bagaimana Dr. Shah? Tak, semestinya kerajaan harus lihat kembali bagaimana hendak mengkoordinasikan implementasi cukai baru ini untuk memastikan yang apa-apa impak dari pencukaian ini dapat ditangani dengan efektif lah, ya, dengan berkesan. Sebab daripada statement-statement yang kita lihat, dia seolah-olah dia tidak mengambil serius isu yang diutarakan kan oleh banyak pihak kan. Daripada FMM contohnya kita lihat ada statement dan sebagainya, dan kita tahu bahawa logistik adalah satu sektor yang sangat dominan di ekonomi negara kita. So sekiranya ada cukai kepada logistik semestinya ada kesan lah. Tapi adakah kesan ini
kesan yang dapat di-managekan, diuruskan dengan terbaik sekali lah, satu. Ya. Tapi berkait dengan tu, saya nak datang balik kepada isu yang kita cakap tadi, iaitu isu percukaian ini adalah satu isu yang kita tidak dapat elakkan, kan? Jadi lebih penting agar pihak kerajaan memberi fokus kepada komunikasi yang lebih broad, ya, tentang kenapa kita perlukan sistem percukaian sebegini dan bagaimana sistem percukaian ini bersama dengan polisi-polisi yang lain ada arah tujunya, kan, untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat kita, untuk meringankan kerentanan yang dirasai, yang dihadapi oleh rakyat marhin. Sedikit sebelum kita tutup, sebelum saya ke Prof untuk menutup sesi kita pada malam ini, mungkin apa agaknya pesanan Dr. Shah kepada para pengguna di luar sana apabila mereka berhadapan dengan isu ini, peningkatan SST ini, apa agaknya pesanan yang Dr. Shah boleh berikan? Ialah kita pun dah bincangkan, ramai sebenarnya yang meluahkan kerisauan dan sebagainya. Jadi last, apa agaknya yang sebenarnya kita perlukan pengguna yang melibatkan diri dengan pembangunan negara kita secara umum lah, ya. Jadi maksudnya sekiranya mereka melihat ada aktiviti profiteering contohnya, mereka harus membuat laporan, kan? Atau sekiranya mereka ada idea-idea tentang program-program kerajaan yang mungkin tidak kena pada sasarannya, mereka harus cari jalan untuk menimbulkan isu-isu ini supaya kita ada sistem feedback yang berkesan daripada rakyat kepada kerajaan, supaya polisi-polisi yang kita buat ini akan lebih berkesan lah. Ya. Jadi penglibatan pengguna, penglibatan rakyat itu amat penting. Tapi penglibatan ini tidak berlaku di dalam vacuum. Harus ada mekanisme di mana rakyat dapat melibatkan diri. Dan di sini kerajaan harus, tugas dia lah, kan, untuk introduce mekanisme di mana pengguna dapat memberi balik feedback supaya sistem percukaian kita ini menjadi suatu sistem yang diuruskan dengan berkesan. Baik, terima kasih Dr. Shah, dan penutupnya Prof, kita ada 3 minit je Prof, tapi saya percaya Prof mampu memberikan kata-kata yang memberikan impak perbincangan kita pada malam ini. Silakan Prof. InsyaAllah saya ingin menyeru rakyat supaya menjadi rakyat yang bijak. Pada masa yang sama kerajaan menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Bila saya kata rakyat yang bijak, maksudnya rakyat harus mampu untuk membezakan antara berita palsu dan sensasi, berita betul dan mempunyai fakta. Kerajaan yang bertanggungjawab juga harus berani. Saya setuju dengan Dr. Shah tadi, ya. Sektor logistik ni adalah satu sektor yang kita kata nukleus. Impak kepada sektor logistik sama impaknya dengan berlaku kenaikan harga minyak. Di mana dia mampu menyebabkan inflasi. Mungkin kadang-kadang di luar kawalan. Jadi begitulah saya kata, kerajaan harus bertanggungjawab. Maksudnya dia harus berani. Jangan takut orang kata flip-flop. Melihat kembali sama ada sektor logistik ni harus dikecualikan. Yang kedua, rakyat menjadi bijak. Jadi sama-sama kita menyediakan satu medium yang menyampaikan maklumat dengan berkesan. Rakyat memilih medium yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. Dan insya-Allah kesejahteraan negara untuk generasi akan datang. Itu dia penutup yang cukup baik sekali. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Baharom Abdul Habib, penganalisis ekonomi daripada INSAFE University, dan juga Dr. Shahrizan Faiz, penasihat Persatuan Pengguna Pulau Pinang atau CAP. Baik, itu dia tadi. Malam ini analisis membincangkan implikasi kenaikan cukai SST dari 6% ke 8%. Apa yang saya dapat rangkumkan, pastinya sebagai pengguna, sebagai rakyat, kita perlu sentiasa cakna dan mencari informasi tepat berkenaan dengan percukaian ini. Dan sedikit pesanan hikmat masyarakat, jika anda mengesan kenaikan harga yang tidak munasabah dan tidak sejajar dengan perundangan pencatutan, anda boleh membuat aduan dan memberikan maklumat dan bukti berkaitan terus kepada KPDN, dan akhirnya jadilah rakyat yang ada empati dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Baik, dengan itu saya Nani Roslan, satukan ummah dalam membentuk Malaysia Madani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.